Ini merupakan example yang pertama untuk partial differentiation. Kalau kita tengok soalan dia, okay, dia mesti bagi Z dekat depan. Z ini mengandungi function X dan juga function Y. Kalau kita tengok di sini. Alright. Soalan dia menghendaki kita untuk mencari do Z over do X dan do Z over do Y. So maksud dia kita kena cari first order sekarang ini. Hanya first order sahaja. Find do Z over do X and do Z over do Y daripada persamaan Z. Yang mana persamaan Z mengandungi function of X and function of Y. Alright. So ikut langkah yang pertama kita akan lakukan do Z over do X. Okay. Kemudian baru selesaikan do Z over do Y. Alright. Di sini ada tips yang akan saya bagi. Yang mana kalau you tahu tips ini, so penyelesaian you all akan jadi mudah. Okey, yang pertama kita akan lakukan differentiation terhadap X terlebih dahulu. So do Z, differentiatekan Z terhadap X. Do X. Alright, so that's mean Z ini kita akan differentiatekan terhadap X. Do over do X bagi keseluruhan persamaan dia ini iaitu 3X square Y campur dengan X kuasa 3 per 3 tolakkan dengan Y kuasa 4. So kalau kita pecahkan, persamaan ini akan jadi begini. Do over do X 3X square Y campurkan dengan do over do X kuasa 3 per 3 tolakkan dengan do over do X Y kuasa 4. Ya, ini saya akan terangkan step by step supaya you all tahu apa yang berlaku, dan selepas ini you boleh skip step dia selepas saya bagi tips saya ini nanti. Alright, tips penyelesaian dia. Terlebih dahulu perhatikan di sini. Ini adalah 3X square darabkan dengan X. Darabkan dengan Y. So that means function yang pertama kita adalah dalam X didarabkan dengan function yang kedua kita adalah dalam Y. So that means kita kena selesaikan yang ini dengan menggunakan product rule. So you kena mahir bagaimana nak menggunakan product rule. Kalau ditanya kalau bentuk dia dalam bentuk quotient rule, alright, division, so you kena selesaikan dengan menggunakan quotient rule. Dalam kes ini dia adalah product rule. Dua function yang didarabkan, selesaikan dengan menggunakan product rule. Okey. So you boleh rujuk semula bagaimana cara mudah untuk menyelesaikan product rule melalui contoh dalam subtopik implicit differentiation. Dalam implicit differentiation saya dah bagi tahu bagaimana cara mudah untuk kita selesaikan product rule. Okey. Now, dalam kes ini saya akan tunjuk satu-satu terlebih dahulu. Lepas itu nanti kita akan gunakan cara ringkas. Okey. This one adalah step by step. Okey, yang pertama saya akan lakukan differentiation dengan menggunakan product rule untuk 3X square Y. Alright, differentiatekan terhadap X. So, kalau kita gunakan product rule, okay, apa yang you all akan dapat adalah ambil 3X square, jadikan ianya sebagai constant, differentiatekan terhadap X, kerana sekarang adalah proses differentiate terhadap X. Z ini kita nak differentiatekan terhadap X, do Z over do X. Alright, Y yang berkenaan, alright, campur sebab dia adalah product rule, ambil Y, jadikan dia sebagai constant. Tadi kita ambil 3X square sebagai constant, differentiate Y. Sekarang ambil Y sebagai constant, differentiate terhadap X, 3X square. Right, dah settle untuk product rule. Pergi ke belakang yang ini kita kekalkan sebab kita boleh differentiate. Alright, variable yang wujud pada function ini adalah variable X. Nak differentiate terhadap X boleh. Alright, saya kekalkan terlebih dahulu, nanti baru kita differentiate. Alright, dan yang dekat belakang ini.
boleh tak kita differentiate y terhadap x? Tak boleh. Dalam kes ini tidak perlu lakukan substitution sebagaimana implicit differentiation. So kena bezakan partial differentiation. You tak perlu buat substitution untuk kita selesaikan sebagaimana dalam implicit differentiation. So apa kita buat nanti untuk partial differentiation dia lebih mudah. Alright. Ini adalah bahagian yang saya nak tunjuk yang mana ianya kita akan lakukan nanti apa yang dipanggil sebagai kita nak lakukan simplification. Alright, kita akan simplify, terus simplify. So tapi yang ini yang sekarang saya tunjuk kayak ini adalah cara step by step. So apa yang akan kita buat nanti, because kita tak dapat nak differentiatekan y terhadap x, so apa kita buat sekejap apa yang akan kita buat nanti adalah kita akan buat yang ini. Jadikan y kuasa 4 ini sebagai constant, differentiatekan terhadap x, alright, 1. Bagaimana perkara ini boleh berlaku? Alright. Okey, kita tengok bagaimana kita boleh differentiate terhadap x function of y. Alright. So kalau kita tengok, kita tak, of course kita tak boleh nak differentiate lah, because ini adalah variable y. Nak differentiatekan terhadap x tak dapat lah. Kalau nak differentiatekan terhadap x, variable dia mestilah variable x. Okey, apa yang kita buat? Okey, y kuasa 4 ini kita akan jadikan dia sebagai constant. Differentiatekan terhadap x, di sini akan wujud 1. Kenapa 1? Sebab kalau you all darabkan semula, ini pendarapan semua yang didarab. Y kuasa 4 darab do over do x darab 1. Right? Dia macam A darabkan dengan B darabkan dengan C. Bolehkah kita ubah B darabkan dengan C darabkan dengan A? Boleh, sebab dia pendarapan. Boleh tak kita ubah C darabkan B darabkan dengan A? By then boleh, sebab dia adalah pendarapan. Boleh tak kita buat yang ini? A multiply by C multiply by B. By then boleh, sebab ianya adalah pendarapan. So semuanya benda yang sama. So that's why kalau kita keluarkan y kuasa 4 dekat sini, di sini akan jadi 1. Kalau you darabkan semula y kuasa 4 dengan 1, you akan dapat semula benda yang sama. Okey, itu yang saya cuba maksudkan. Selesai penerangan yang tadi. Kalau kita tengok persamaan ini, bahagian this one dia dah selesai. Alright, kita akan tengok pada bahagian product rule. Okay. Untuk bahagian product rule yang ini, kalau kita tengok, kita ada dua bahagian. Ini adalah bahagian yang pertama, ini adalah bahagian yang kedua. Tengok bahagian yang pertama terlebih dahulu. Okay. 3x square yang mana kita jadikan dia constant untuk jadi product rule, differentiatekan darabkan dengan do over do x, kita differentiatekan y. Dalam kes yang ini, variable di sini adalah variable y. Nak differentiatekan terhadap x tak dapat. So dia merujuk kepada case this one yang ini. So apa kita buat? Y ini, because kita tak dapat nak differentiate terhadap x, jadikan dia sebagai constant. Okay. So maksud dia sekarang untuk yang ini, okay, apa yang akan kita buat? Y yang ini, disebabkan dia tak boleh nak differentiate terhadap x, jadikan dia sebagai constant, bawa dia ke depan. So you all akan dapat dekat sini adalah 3x square multiply by y do over do x multiply by 1. Okey, penerangan lebih lanjut. 3x square do over do x y. Alright, nak differentiatekan terhadap y, masalah dia sekarang, function yang ada di sini adalah function of y. Nak differentiatekan terhadap x, function yang ada dekat sini adalah function y. So tak dapat lah, sebab variable y nak differentiatekan terhadap x memang tak dapat. So apa akan kita buat? Kita akan jadikan y ini sebagai constant, sama seperti case ini.
nak differentiatekan terhadap x, tapi di sini ada variable y yang mana ini adalah function of y, so tak dapat. So kita bawa dia ke depan. Alright, jadikan dia sebagai constant. So yang tinggal hanyalah 1. Sebab nanti kalau kita y04 ni kita darab dengan 1, dia akan jadi persamaan yang atas ini semula. So case ini juga sama, jadikan y ini sebagai constant. So persamaan yang sepatutnya you all dapat adalah nanti adalah 3x square, bawa pergi depan, darabkan dengan y, do over do x. So apakah nilai ada di sini? Nilai di sini adalah 1. Sebab nanti kalau you darabkan y darabkan dengan 1, dia akan jadi y semula. Okey, dia akan balik semula kepada persamaan yang ini. Right? So itu cara dia. Proses terusnya adalah bila mana kita sudah bawa y ini sebagai constant dekat depan, alright, nanti kita akan lakukan proses differentiation terhadap x. Kes ini juga sama, nanti kita akan lakukan differentiation terhadap x. So kita teruskan dengan yang lain. So campurkan dengan yang ini, boleh tak kita differentiate? Baik, dan bolehlah, because variable x differentiate terhadap x boleh. So kita akan kekalkan terlebih dahulu, lepas ini baru kita akan differentiate. X 3x square campurkan dengan do over do x, x kuasa 3 per 3, tolakkan dengan, okay. Kena ingat yang warna biru ini yang saya nak you all concentrate, because yang ini nanti kita tak akan buat begini, kita akan terus simplify. Alright, y kuasa 4 do over do x 1. Alright, so sekarang kita boleh differentiate keseluruhan. Right? So saya tidak expect you buat begini untuk yang warna biru ni nanti, sebab lepas ini saya akan tunjuk bagaimana kita nak simplify yang lebih mudah. Alright, so sekarang kita boleh lakukan proses differentiation. Right, so kita mula daripada sini. Right, ini baru do z over do x, belum do z over do y. Okay, 3x square y. Right, ini adalah constant, so biarkan saja, kita concentrate dekat sini. Do over do x, differentiatekan terhadap x 1. Ada tak x kat sini? Tak ada. So kalau tak ada, ini adalah kosong. Kosong darabkan dengan 3x square 4. Okey lah, saya tulislah. Okey, 3x square y darabkan dengan kosong. Right. Kemudian differentiate terhadap x 3x square. So you all akan dapat kat sini berapa? 6x. Campur. Differentiatekan terhadap x, x kuasa 3 per 3. So you all akan dapat dekat sini adalah 3, okey, 3 cancel. So x kuasa 2 tolak, alright, y kuasa 4. okey, differentiatekan terhadap x 1 yang ini, so you akan dapat dekat sini kosong. Okey, you perhatikan yang ini, kosong, kosong. Kosong darabkan dengan 3x square y, you akan dapat kosong. So, di sini kosong. Right, campur. Y darabkan dengan 6x. So, saya susun semula persamaan. So, 6xy. This one campur x square. Alright, kosong darabkan dengan y kuasa 4, you akan dapat kosong. Therefore, okay, jawapan akhir yang sepatutnya yang you all dapat untuk do z over do x adalah 6xy campurkan dengan x square. So ini jawapan yang sepatutnya you all dapat. Okey, lepas ini nanti saya tidak akan lakukan proses seperti ini, dua yang ini. Alright, kita akan terus simplify. Okey, so kita tengok nanti do z over do y ada ke tidak persamaan yang begini. Kalau ada, saya akan beritahu bagaimana cara kita terus simplify. Kita tak perlu gunakan proses yang ini. Ini cuma saya nak tunjuk sahaja. Alright, sebab kalau saya gunakan simplification, terus gunakan simplification nanti takut you all tak faham kenapa ianya jadi begitu. Okey, so sekarang untuk bahagian yang pertama, contoh yang pertama yang ini saya akan tunjuk kenapa di sini jadi kosong. So selepas ini nanti saya tak akan tunjuk, kita terus simplify.
So ianya akan jadi mudah. Setelah selesai do z over do x, kita akan selesaikan do z over do y sebagaimana kehendak soalan. Alright. So kita akan differentiatekan z, yang mana nilai z adalah 3x square y campur x kuasa 3 per 3 tolak y kuasa 4, differentiatekan terhadap y. Alright. So kalau saya pecahkan persamaan yang ini akan jadi do over do x 3x square y, right, do over do y x kuasa 3 per 3 tolak do over do y kuasa 4. Okey, sekarang saya tak mau lagi gunakan proses proses bagaimana do z over do x. Maksudnya saya tak nak guna yang ini. Okey, kalau jika sekiranya wujud satu variable yang tidak boleh kita differentiate, contoh y nak differentiate terhadap x tak dapat, y nak differentiate terhadap x tak dapat, ini dengan yang ini tak dapat, so gunakan proses ini. So saya tak mau lagi gunakan proses ini. Alright, so kita akan buat secara terus. Okey, simplification. So untuk case ini saya tunjuk terus simplification dia. Okey, so untuk yang pertama definitely kita akan lakukan penyelesaian dengan menggunakan product rule, sebab ada dua function yang didarabkan di sini, iaitu fungsi yang pertama dalam x didarabkan dengan fungsi yang kedua di dalam y. Okey, so kena lakukan product rule lah. Right, this is product rule. Okey, so kita jadikan yang ini sebagai product rule, selesaikan dengan menggunakan product rule. So you all akan dapat dekat sini adalah, saya letak dalam bracket mudah, 3x square. Alright, differentiatekan terhadap y campur dengan, ambil y pula sebagai constant, differentiatekan terhadap y 3x square. Ulang sekali lagi ambil 3x square untuk product rule, ambil 3x square jadikan constant, differentiatekan terhadap y. Alright, y, ambil y sebagai constant, differentiatekan terhadap y 3x square. Alright, campurkan dengan, okey, so secara mudahnya. Okey, tengok di sini, ini adalah variable x, nak differentiate terhadap y tak dapat. Sepatutnya kita gunakan proses yang tadilah, yang first pada do z over do x yang saya tunjukkan. Okey, so kita akan dapat jawapan kosong lah, kan? So apa yang berlaku di sini, because dia dapat jawapan kosong, so kita tak mau buang masa. Okey, tengok, ini adalah variable x, differentiate terhadap y, dapat tidak? Tak dapat. So apa yang perlu kita buat? Terus jadikan ianya kosong. Automatik yang ini akan jadi kosong. Alright, so tengok pula kawannya ini, boleh tak differentiatekan y, differentiatekan terhadap y kuasa 4? Boleh. So kita kekalkan, nanti baru kita selesaikan y kuasa 4. Okey, kita balik semula kepada product rule. Okey, differentiatekan terhadap y, boleh? Yes, boleh. So kita kekalkan. Differentiatekan, yang ini dah jadi kosong so saya tak tulis dekat bahagian yang ini. Okay, so differentiatekan terhadap y x kuasa 2, variable x differentiate terhadap y, boleh ke tidak? Tak boleh. So kalau tak boleh, automatik kawan ini nanti dia akan jadi kosong. Alright, dah settle. Okay, so campurkan dengan do over do y kuasa 4. Sekarang kita boleh selesaikan. Right, 3 differentiatekan terhadap y. So ini akan dapat 1 darab 3x kuasa 2, kita akan dapat 3x kuasa 2. Differentiatekan terhadap y kuasa 4. So kita akan dapat 4 darabkan dengan 1, constant 1,
is 4, Y 4 tolak 1, kita akan dapat 3. Inilah jawapan yang sepatutnya kita dapat untuk 2Z over 2Y.